Saya ulang balik tuan-tuan. Saya nak membuat comparison. Kenapa perbuatan-perbuatan baik itu dikaitkan dengan Allah? Perbuatan-perbuatan yang baik itu dikaitkan dengan akhirat. Kalau kita bentuk seseorang manusia, dan manusia itu tidak kekal lama. Pimpinan tersebut kita buat, oh aku nak sokong parti A. Tiba-tiba sama ada meninggal ataupun bertukar kepimpinan, persoalan timbul. Next election, parti B menang. Aku tu nak mula baik dengan tu. Kita akan persoalan balik. Kan? Sama je dengan banyak tempat lah. Banyak tempat. Kalau kita berbuat untuk sesuatu yang bersifat material ataupun duniawi, maka ia tidak akan berkekalan panjang. Sebab itu dalam surah Al-As itu Allah letak illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Begitu juga dengan hadis yang kita baca malam ini. Allah mulakan, Nabi mulakan dengan siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, berkata yang baik-baik. Baik-baik, benda yang baik-baik. Nah, tidak menyakiti orang, tidak dengan emosi. Tapi ada satu yang pernah viral tuan-tuan. Saya nak beri sedikit penerangan lah. Ada seorang ustazah, waktu dia tengah panas tentang poligami. Maka ustazah tersebut membawa satu hadis yang mengatakan Rasulullah tidak mengizinkan Ali untuk berpoligami. Dan hadis tersebut dibaca sepatutnya dengan ada lagi dua hadis yang lain untuk menerangkan. Sebab jelas tuan-tuan, Nabi telah clear, declare. Al-haramul bayyin wal halal bayyin. Haram itu jelas, yang halal itu jelas. Nabi tidak akan mengubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Tapi tiba-tiba hadis yang dibawa oleh ustazah tersebut, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tiba-tiba madah, Ali tu dibenarkan berkahwin dengan anak keluarga Bani Mughirah. Rupa-rupanya ada bacaan hadis kedua dan ketiga, tuan-tuan. Maksudnya siapa Bani Mughirah? Keluarga Abu Jahal. Dan hadis kedua dan ketiga menjelaskan kenapa Rasulullah tidak membenarkan Ali berpoligami. Tidak akan berhimpun, kata-kata Rasulullah pada hadis yang seterusnya. Keluarga Rasul Allah dan keluarga musuh Allah. Bukanlah dibaca sewenang-wenangnya. Jadi begitulah. Sebab ya sama ada berkata baik. Berkata baik, benda-benda yang baik pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita dah yang bahas 2 minggu bulan sudah. Sekarang kita sambung pada perbahasan yang kedua, tuan-tuan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, fal yukrim, muliakanlah jarahu. Siapa jarahu? Jirannya. Lihat tuan-tuan. Islam secara umum bukan hanya mementingkan hablum minallah, tapi juga mementingkan hablum minan nas. Hatta dalam banyak ibadah, Nabi memberi penekanan kepada hubungan dengan manusia. Tengah Nabi salat jadi imam, mendengar anak baby menangis pada kalangan jemaah perempuan, apa yang Nabi buat? Nabi pendekkan bacaan. Dan bila ada orang yang marah, berkelahi, nganuk orang kulit hitam dan sebagainya, sampai pada Nabi marah, Nabi tidak menyukai benda-benda yang boleh menyebabkan sakit hati dan sebagainya. Okey? Itu sebagai muqaddimah. Apa yang kita lihat pada Al-Hajjun Nabawi dan istifadah hadis untuk penjelasan pada fal yukrim jarahu ini adalah memuliakan tetamu adalah sesuatu yang dituntut. Tapi kita tahu tuan-tuan, tetamunya ada limitation. Di antara yang diajar dalam agama kita, untuk jadi tetamu itu tempoh berapa hari, tuan-tuan? Berapa hari? Kita bertamu ke rumah orang berapa hari? Yang dibenarkan dalam agama? 3 hari. Okey? Bukan sebulan, bukan setahun. Bukan lagi tetamu. Okey?
Sebab apa? Kita lihat. Memuliakan tetamu dengan apa, tuan-tuan? Macam ni cara memuliakan tamu. Adakah kita madah? Apalah jangan macam rumah kompun. Habis. Macam ni malangnya. Selalunya kita bila ada datang rumah, antara word-word orang Melayu kita, apalah kena rumah diri, ibu supan-supan. Kawan, diberi lesen. Habis semua. Sekuatinya beremih bilik orang, masuk ke dapur, buka peti ais, cari es krim. Minta orang petik wifi rumah, download macam-macam. Okay. Tapi apa sebenarnya tuan-tuan? Pertama yang disebut dalam agama, menyediakan makanan dan minuman menurut kadar kemampuan. Okay. Dan layanan baik seperti memberi tempat duduk yang sepatutnya dan menghantar pulang ke pintu, lebih-lebih lagi di pekarangan rumah. Ini perkara yang lumrah dilakukan oleh sebahagian besar masyarakat kita. Bila orang datang, beri salam, seperti biasa, antara yang diajarkan tuan-tuan buka dalam tafsir, ada waktu-waktu yang dilarang untuk pergi ke rumah, bagaimana nak memberi salam. Jangan berada di hadapan pintu, di sisi sedikit, lepas beri salam 3 kali. Kalau tidak menyahut 3 kali, maka beredarlah. Sesungguhnya tuan rumah tidak bersedia. Di antara yang sering diajar dan sebagai satu ulang kaji kepada kita. Satu adab untuk kita bertandang ke rumah orang. Dan ada waktu-waktu yang tidak dibenarkan, waktu tengah hari terik, waktu tengah malam, awal pagi, waktu-waktu keadaan tuan rumah masih lagi tidak bersedia dengan kunjungan tetamu. Dan perkara yang sering kita lakukan, orang datang, kita akan sambut dengan senyuman, dan kita kena ingat tetamu itu adalah membawa rezeki. Itu kena ingat. Dan bila tetamu yang nak beredar, maka kita hantar juga ke pintu lah. Inilah sifat melayan tetamu, kedatangan tetamu boleh membawa kebaikan kepada seseorang. Okey. Itu hadis Nabawi yang keempat. Sekarang kita pergi kepada hadis Nabawi yang kelima. Seorang ulama terkemuka iaitu Al-Laits bin Sa'ad berpendapat, penerimaan tetamu dan memuliakannya adalah wajib selama masa 1 malam. Tetapi para ulama telah berbeza pendapat tentang apakah penerimaan tetamu itu diwajibkan ke atas orang kota dan orang kampung atau hanya kepada orang kampung sahaja. Adakah semua yang kita kategorikan sebagai tetamu? Kawan sebelah rumah, hari-hari datang ke rumah kita, adakah dikategori sebagai tamu juga? Kan ada sebahagian orang kita tu, suka nak lepak rumah sebelah. Bila dengar hadis yang dibaca oleh saya, kita tu berpendapat, setiap kali datang paksa beli cubit pisang. Terpaksa macam ni, susah juga tuan-tuan. Jadi siapakah tetamu yang disebut dalam hadis ini? Fal yukrim jarahu, itu siapa? Jarahu itu siapa? Okey. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahawa penerimaan itu diwajibkan atas orang kota dan orang kampung. Sama kata Imam Syafi'i. Manakala Imam Malik pula berpendapat bahawa penerimaan tersebut hanya atas orang-orang kampung. Ini kerana orang-orang musafir di dalam kota atau pekan biasanya senang mendapat kemudahan dalam perkara seperti tempat penginapan atau persinggahan, juga dalam urusan membeli makanan dan lain-lainnya. Okay, itu kata Imam Malik. Sementara Al-Qadhi'iyat berpendapat bahawa dhiyafah, menerima tetamu itu wajib dilakukan terhadap seseorang musafir yang memerlukan sesuatu sepanjang dalam pemusafirannya. Jadi itu pandangan para ulama tentang siapa yang dimaksudkan sebagai tetamu. Okay? Dan saya menurut pandangan saya pun yang paling mendekati adalah pandangan Al-Qadhi'iyat lah. Menerima tetamu yang, sebab tetamu tu adalah orang yang perlukan tempat penginapan sementara, perlukan tempat berehat sementara, perlukan makanan dan minuman sebelum nak meneruskan perjalanan lebih jauh. Maka itu menepati apa yang dituntut oleh syariat. Yang keenam, kata Dr. Zulkifli dalam Tamim Al-Kafi ini,
Dalam masyarakat Melayu, budaya menerima tetamu amat baik, seperti menjamu dan melayannya dengan mesra. Akan tetapi alangkah baiknya kalau apabila ditingkatkan lagi seperti mana yang dianjurkan oleh Islam. Maksudnya tuan-tuan, kita menerima tetamu tu kita paling sukalah. Orang datang berziarah, orang datang ngabas. Ya? Tetapi lihatlah kepada apa benda yang menjadi panduan, menjadi benda yang boleh dan tidak boleh. Contohnya, bila ada tetamu yang perempuan, masuklah ke bilik. Jangan bila ada tetamu, sia-sia yang nayang-nayang digitnya. Jagalah tadi adab auratnya, yang mana boleh bersalam, yang mana tidak boleh bersalam. Dan diajar dalam agama juga, bila bertandang ke rumah orang, mata janganlah meliar. Semua nak diperhati. Perhati tirai rumah orang. Tirai rumah tu sama dengan cadar rumah kami. Sempat juga. Maka itu kita diajar tuan-tuan. Jangan nak nyebut benda-benda yang boleh menyakiti tuan rumah. Benda ini yang disebut oleh para ulama. Seperti kata Datuk Zul tadi. Pertingkatkanlah amalan-amalan Islam. Supaya apa yang dibiasakan oleh orang Melayu ini bertambah baik. Islam datang bukan untuk mengubah semua budaya, tidak. Tetapi mana-mana yang kurang menepati keharmonian agama Islam, maka ia perlu diperbetulkan. Sebab Islam itu untuk semua manusia. Bukan hanya untuk orang Melayu sahaja, bukan untuk orang Arab saja. Tapi kalau tonton pergi ke negeri Arab, kalau ada kawan-kawan Arab, memang Masya Allah. Kalau mereka menerima kita sebagai tetamu, tuan-tuan, maaf. Kita akan dilayan sehabis baik. Makan, suhu beri, macam-macam beri kumar. Menariklah. Kalau ada kawan-kawan orang Arab. Tapi 3 hari je. Yang ketujuh, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, 3 jenis akhlak pada zaman jahiliyah yang baik. Maksudnya ada juga beberapa amalan jahiliyah yang dipuji. Kalau tuan-tuan nak lihat, memang dalam usul fiqh ataupun kaedah hukum, memang ada disebut al-adatul muhkamah. Adat yang menjadi hukum. Tapi bukan semua tuan-tuan, sebab ada sebahagian asatizah yang pukul rata. Apa je adat Melayu pun dipukul je jadi ibadah. Tidak. Sebaliknya apa yang dibenarkan oleh agama. Macam adat orang Arab dalam bab haji. Sebahagiannya diteruskan, sebahagiannya diharamkan. Seperti tawaf dalam keadaan telanjang. Maka ia diharamkan. Tapi ada sebahagian amalan-amalan orang Arab diangkat menjadi syariat. Tidak semudah itu tuan-tuan kita nak mengangkat amalan-amalan adat dijadikan syariat kalau tidak ada usul yang betul. Apa kata Ibnu Abbas? Antara adat atau akhlak zaman jahiliyah yang digalakkan kepada kaum muslimin untuk diteruskan. Jangan kita, maksudnya berlaku adil lah. Bila sebut jahiliyah bukan bermaksud semuanya kita akan buang. Adil dalam meneliti sesuatu amalan. Lihat dengan mata hati atau akal. Jangan melihat dengan emosi. Macam ustazah yang mencerita tentang hadis Al-Miswar tadilah. Melihat hadis tersebut dengan rasa marah dan sebagainya, maka ini akan menutup kebenaran yang datang. Okey? Kena adil tuan-tuan. Bila berdepan dengan agama, ingat ia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik pribadi kita. Qulil haq walau kana murra. Berkatalah benar biarpun ia pahit. Biarlah yang kita sebut tersebut menyakiti kepentingan pribadi, menyakiti kepentingan pangkat dan sebagainya. Sebab kita akan berdepan dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Tidak ada siapa yang boleh menyelamatkan kita. Maka semua yang bertutur kata dipertanggungjawabkan kelak di akhirat kelak. Kita lihat apa antara yang disebut oleh Ibnu Abbas. Pertama, jika tetamu datang berkunjung, niscaya dia bersungguh-sungguh menghormati dan menjamunya. Ini antara adat
jahiliyah. Orang datang ke rumah, bersungguh-sungguh. Kita lihat apa yang berlaku dengan Nabi Ibrahim. Datang 2 orang yang malaikat, disembelihnya seekor, ada pada kerbau, ada pada sapi. Kita nak nyembelih manok belum tentu tuan-tuan, tapi nak mandah betapa orang Arab meraihkan adat setidaknya. Yang berkekalan sampai sekarang. Okey. Jika isteri sudah tua, nescaya mereka tidak akan menceraikannya. Itu antara panggil orang Arab jahiliah juga. Walaupun isteri dia dah tua, tuan-tuan, dah si bapa cantik dah, si bapa kongang, maka mereka tetap tidak akan menceraikan. Ya. Yang ketiga, jika jiran tetangganya mendapat kesukaran, maksudnya kalau ada jiran tetangga yang susah, yang mendapat musibah, yang mendapat bencana, nescaya mereka akan menolongnya termasuk membayar hutang. Tuan-tuan lihatlah, bila sebahagian muhajirin berhijrah ke Madinah, apa dipahala oleh orang Madinah? Orang-orang Ansar. Tu bini aku tu ada 4 orang. Pilihlah ni kau suka. Oh, kita tuan-tuan, mau kita fikir secara logik akal, takkan kita nak buat sampai ke tahap macam tu. Tapi itulah orang Arab. Orang Arab zaman tersebut. Susah. Sampaikan Abdul Rahman bin Auf datang ke Madinah sehelai sepinggang. Nak diberi duit. Bukan diberi pinjaman. Bukan diberi loan tuan-tuan. Nak diberi duit modal. Supaya boleh berniaga. Itu antara akhlak-akhlak orang-orang Arab jahiliah yang dipuji dan sepatutnya diteruskan. Yang juga boleh menjadi panduan kita. Seterusnya Al-Hajjun Nabawi yang ke-8, Ibn Daqiq Al-Aid berkata, ungkapan hendaklah ia memulakan tetamunya, fal yukrim jarahu, menyatakan bahawa adanya hak tetangga dan tetamu. Hak tetangga, jiran dan hak tetamu. Macam kita kan, sesama Islam. Apa antara hak sesama Islam? Bila kawan bersin dan dia mengucapkan Alhamdulillah, maka kita kena mendoakan Yarhamukumullah. Bila ada orang meninggal, maka datanglah bertakziah ke rumahnya, datang bawa makanan untuk memudahkan urusannya. Itu hak-hak yang kena ditunaikan. Kadang-kadang kita hanya melihat hak aku sebagai seorang ayah, hak aku sebagai seorang suami, hak aku sebagai seorang isteri, tetapi hak-hak yang lain kita tidak memberi perhatian. Hak tetamu, hak jiran tetangga, apakah hak-hak mereka? Sebagaimana kata Imam Ad-Daqiq Al-Aid, keharusan berbuat baik kepada mereka dan menjauhi perbuatan yang tidak baik terhadap mereka. Kadang-kadang bila orang datang ke rumah kita, tuan-tuan cubalah untuk berlaku baik. Bukan lama tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang mereka nak sedikit keselesaan. Maka it's okay. Rumah sedikit berselerak, tak apa. Penting kita tunaikan hak mereka. Tapi janganlah sampai melampau seperti mana saya katakan tadi, bila orang Melayu, buatlah seperti rumah anda. Bukanlah bermaksud kita nak buat sekati, tak. Maksudnya keselesaan. Keselesaan. Macam orang tua kita pun nak datang ke rumah. Saya pernah mendengar pesanannya baik. Bila mak bapak datang ke rumah, randahnya. Jangan nak melapa. Jangan dilarang. Jangan disuruh. Tak ada. Saya selesa. Nah, jangan tahu dah. Tuk si boleh. Ya si boleh. Nun apa semua. Tu. Bila tidak selesa tuan-tuan, orang tuanya akan si mahu dah yang datang ke rumah kita. Tapi kita beri keselesaan. Si mahal kaya ikut rumah kau li. Mak makin lama. Si mahal masih si mahal. Okey je. Bukan selalu tuan-tuan. Kita bagi yang ke-9. Al-Maghari berkata. Bila Al-Maghari tuan-tuan, saya teringat dengan tafsir Al-Maghari. Juga antara tafsir Al-Quran yang agak popular. Al-Maghari berkata, jiran termasuk orang yang hampir kerana berdekatan dengan tempat tinggal. Kadang-kadang jiran lebih hampir dibandingkan dengan orang yang ada hubungan nasab keturunan. Sehingga 2 orang yang berjiran dapat tolong-menolong serta saling berkasih sayang dan bersikap baik. Betul lah. Kadang-kadang orang yang paling dekat kepada kita, mereka lah yang akan datang cepat menolong.
Kalau rumah kita kena api kebakaran kah? Rumah kita kena masuk pencuri kah? Takkan nak tunggu adik-beradik, nasab keturunan kita yang jauh-jauh. Maka orang yang di kiri dan di kanan, bila kita nak pergi bercuti, kita berpesan, tolong lihat-lihatlah rumah kami. Kami nak bercuti panjang. Dan mereka lah akan membantu kita. Tutup api, buka api. Kalau ada manuk, beri makan manuk. Ada ikan, beri makan ikan. Tolong jaga. Itulah kebaikan jiran. Sebab itulah orang-orang yang kita katakan jiran ini sangat akrab. Sangat akrab, tuan-tuan. Apabila kedua-dua jiran tidak berlaku baik, pasti kedua-dua jiran tersebut tidak dapat membuahkan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Betul lah. Bila jiran, contohnya biasa kita dengarlah, bila nak buang sampah, buang tong sampah orang sebelah. Tong sampahnya dia tanah bersih. Yang terpang orang sebelah tanah di kamahnya. Nah, kadang-kadang bila nak sambung atap ke apa, pancuk pantai ke orang sebelah. Si duli. Sama je pokok-pokok menjala sampai ke rumah jiran sebelah. Jadi banyaklah benda-benda yang kita kena lihat lah. Kalau kita nak renovate rumah, tolong maklumkan dengan jiran sebelah. Tam, tum, piling kan. Kadang-kadang di rumah sebelah ada anak kecil. Banyak benda-benda yang kita kena ambil perhatian lah. Kena ambil perhatian, jaga antara satu sama lain. Okey. Sebagai contoh lain tuan-tuan, kalau rumah kita dimasuki pencuri, kalau jiran sebelah buat tak tahu, maka pencuri akan rasa seronok. Sebab jiran sebelah memberi akses yang mudah. Curi je kau, aku malas si ku komplain. Curi je. Gerak mati nak, sapanya kau ada bertewas. Maka tetapi kalau sesama jiran saling ta'awanu, tolong bantu, maka pencuri tidak akan berani. Macam orang kampung kan, bila ada apa musibah, orang kampung bersepakat bantu. Kadang-kadang contoh kalau rumah hangus, nak tunggu bomba mungkin lambat. Tapi kalau jiran-jiran cepat-cepat membantu, ambil air, siram mana yang patut, insyaAllah ia akan lebih kuranglah memudaratkan. Kan? Kalau orang diragut, kan, kita biar saja kan. Tengok-tengok, yang diragut tu, mak kita sendiri. Kau menyesal, tak sudah. Jadi bila-bila kemungkaran tuan-tuan siapa pun bantulah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong bantulah dalam perkara-perkara kebaikan dan janganlah kamu bertolong bantu dalam perkara-perkara kemungkaran, perkara-perkara yang mendatangkan dosa, perkara-perkara mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi kata Al-Maghari? Islam mendorong berlaku baik kepada jiran, sekalipun jiran tersebut non-Muslim. Sebab dalam yang hadis kita baca kata yang tadi tidak menyebutkan yang jiran itu Islam atau tidak Islam, yang tetamu itu Islam atau tidak Islam, maka muliakanlah. Sebab itulah dalam Maulid Rasul baru kita sambut tuan-tuan, rahmatan lil alamin. Rasulullah itu adalah rahmat seluruh alam. Jangan katakan orang Islam, musuh-musuh Islam akan respect dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita lihat zaman kita sekarang, orang bukan Islam tidak respect dengan Islam. Bukan karena agama, karena sikap penganutnya. Salah kita tuan, salah kita. Maka saya suka untuk mengajak kita semua untuk terus mendalami apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan kata lain mencintai Nabi dengan kita memperbanyakkan membaca hadis-hadis Nabi dan bagaimana untuk kita mempraktikkan dalam kehidupan seharian kita. Bukankah Al-Quran, hadis itu adalah sebagai panduan? Bukankah Al-Quran dan hadis itu sebagai satu tempat untuk kita merujuk mana yang betul, mana yang salah? Kita tidak dapat menjadikan akal untuk menentukan perbuatan itu baik atau buruk. Karena akal itu sering berubah-ubah. Sebagai contoh tuan-tuan. Zaman 80-an, 70-an. Kalau mula salah di sekolah, apa pula cikgu? Palu sih. Palu. Paling pulang ke rumah jangan padang bapak. Padang bapak, bapak cikgu ke malu. 3. Tu apa tambah 2 lagi. Zaman tersebut. Tapi zaman sekarang, tak dibenarkan.
Kan? Jadi saya nak mengatakan bahawa akal orang boleh berubah. Etika boleh berubah, moral boleh berubah, tapi akhlak baik yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan berubah. Mencuri tetap haram, tuan-tuan. Walaupun mencuri untuk membantu orang susah macam Robin Hood, tetap haram. Okey? Kita pergi yang ke-10. Dalam Al-Quran, terdapat ayat yang menggambarkan hubungan seseorang dengan jirannya. Ini menunjukkan supaya penghormatan kepada jiran sentiasa diutamakan. Ingat tuan-tuan nampak jiran tu macam enteng, macam tidak penting. Tapi bila Nabi menggandingkannya dengan keimanan, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya dalam surah An-Nisa 36, maka jadikan ia sesuatu yang penting. Okay. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janb wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Okey. Ingat tak? Yang pertama Allah sebut tentang tauhid. Dan apa kata Allah lagi? Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa kamu dan kaum kerabat kamu dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin dan jiran tetangga. Allah sebut. Dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takabur dan membangga-banggakan diri. Jadi hadis tersebut dikuatkan lagi dengan ayat 36 surah An-Nisa. Okey. Yang ke-11, hadis ini menunjukkan penghormatan yang tinggi kepada jiran. Mafhum mukhalafah, maksudnya Allah suruh kita berbuat baik dengan jiran. Apa yang bertentangan dengannya? Menghina, mencaci jiran, menyakiti hati jiran, bermaksud berdosa lah. Allah suruh buat baik dengan jiran, tapi kita mula berbuat sesuatu yang sebaliknya, menyakitinya. Apa saja perbuatan, tuan-tuan, kita dikatakan berdosa besar. Apatah lagi tidak menghormati dan menceroboh hak jiran. Okay, kita beri laluan untuk azan Isya. Okay, kita bersikit ke tuan-tuan. Ada 3 lagi dan kita terus pula kesimpulan. Yang ke-12, bila Nabi kata fal yukrim jarahu, bukanlah bermaksud kita beri duit. Tidak. Kita kena ikut kepada adat. Kalau ia seorang yang miskin, berilah makanan, apa-apa bantuannya boleh memudahkan beliau. Tapi kalau jiran tetangga kita seorang yang kaya, maka mungkin dia tidak memerlukan makanan, tetapi ada benda lain yang hak-hak beliau. Contohnya menjaga benda-benda yang boleh menyebabkan jiran tersebut tidak selesa. Kena lihatlah keadaan. Bukan bermaksud bila bagi makanan, semua kita nak bagi makanan. Bila kita kata nak kena muliakan tetamu, lihat kepada keadaan. Okay. Yang kedua terakhir, tuan-tuan, pada satu ketika Umar Al-Khattab menyembelih seekor kambing dan beliau bertanya kepada pembantunya, sudahkah memberi makanan kepada jiran kita, seorang Yahudi? Seorang Yahudi, tuan-tuan. Maka Umar Al-Khattab mengulangi kali kedua. Dan akhir apa kata Umar Al-Khattab? Sesungguhnya aku mendengar Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Maka muliakanlah tamunya.
Muliakanlah fal yukrim jarau, muliakanlah jirannya. Dan kedua terakhir, memuliakan jiran bukan hanya terbatas kepada melayannya sebagai tetamu apabila dia berkunjung ke rumah. Dan juga bersedekah kepada fakir. Tetapi lebih umum daripada itu. Antaranya adalah berihsan kepada tanpa menyakitinya. Yang kedua, bertanya khabar, menziarahinya apabila dia sakit. Beri salam, memberikan hadiah. Sekalipun dia tidak berhajat kepada hadiah yang kita beri tersebut. Ranum je buah mangga kita tetap. Apalah salam sikit. Beri dengan sebelah. Okay. Memperelokkan layanan bila dia datang ke rumah. Jangan dibenjus-benjus muka kita dengannya. Walaupun tadi ada benda yang menyakiti hati kita. Mengucapkan tahniah kalau ada apa-apa. Kalau ada apa-apa kebaikan yang berlaku padanya. Anak dapat masuk universiti. Dapat menantu baru. Dapat isteri baru. Maka ucapkanlah tahniah. Jangan berdengki. Okay. Dan bila beliau meninggal, tuan-tuan, iringilah jenazah. Dan last kali, tuan-tuan, hadis yang kita bacakan tadi membicarakan tentang hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Apa hak Allah? Hak Allah adalah bercakap yang baik-baik ataupun diam, itu hak Allah. Manakala memuliakan tetamu, memuliakan jiran adalah hak sesama manusia. Oleh itu Islam mendidik agar manusia menunaikan hak-hak tersebut. Hablum minallah, hablum minannas. Jaga kedua-duanya. Okay. Bagaimana kita nak apply hadis ini dalam kehidupan kita? Jadi setiap orang Muslim, tuan-tuan, kita tu ada mulut. Maka berhati-hatilah dalam percakapan kita, tulisan kita. Bercakap dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Bercakap dalam perkara-perkara yang boleh memberi kebaikan kepada orang lain. Jangan, tuan tadi, kelakar dulu, lepas apa berfikir. Berfikir dahulu sebelum kita mengeluarkan tutur kata yang boleh menggurus perasaan orang. Kata-kata sarjana, lisan itu lebih tajam daripada mata pedang. Hirisan mata pedang itu nampak, tetapi hirisan di hati itu tidak nampak. Maka berhati-hatilah, tuan-tuan. Kalau perkara tersebut perkara yang boleh kita bicara, kita bicarakan. Takut-takut ada perkara yang kita bicarakan boleh membawa kepada pergaduhan, perkelahian dan sebagainya. Wajib bercakap ketika berhajat, khususnya untuk menjelaskan kebenaran. Dengar. Kalau perkara-perkara yang melibatkan kebenaran, maka wajib. Lebih-lebih lagi kalau ia melibatkan hak orang Islam. Contoh berkenaan dengan duit rakyat. Maka itu bukan dikatakan memungkar aib, tidak. Kalau melibatkan hak Allah, Nabi tak kata begitu pun, tapi orang kata tersebut. Kita kena betulkan. Macam ustazah tadi. Jadi ustazah tadi salah kod hadis menyebabkan orang perempuan sukalah. Ya, ada hadis madasi oleh poligami. Sedangkan benda itu silap. Maka kena ada orang yang membetulkan. Okay. Kategori ini bukan kategori menyakiti hati. Tetapi kena jaga hak Allah, itu lebih utama. Menjelaskan kebenaran dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Semua ini dianggap perkara yang mulia. Kesempurnaan iman seseorang adalah berbuat baik kepada jiran dan tidak menyakitinya. Okay. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lihat penjelasan para ulama tentang hadis tersebut, maka sebaik-baiknya untuk kita coba untuk praktis, amalkan. Ini adalah antara tanda-tanda kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu jangan jadi seperti Abu Jahal, tuan-tuan, Abu Lahab. Suka kepada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak ingin mengikutinya. Jadilah seperti orang yang seperti sahabat, mencintai Nabi dan mengikuti setiap yang disuruhnya. Jangan pekakkan telinga, keraskan hati untuk simak dan ikut apa yang disebut oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat. Terkurang terlebih saya minta maaf. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.